A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Okey, saya akan membuat perkiraan mengenai munasabah. Okey, sebelum itu kita kenali dulu munasabah. Munasabah ini merupakan kematian berlapis. Kematian berlapis. Maksudnya A meninggal dunia dulu. A meninggal dunia. Kemudian tak sempat nak bahagikan harta pusaka A, B pula meninggal dunia. Okey, ini dipanggil kematian berlapis, dua lapis. Kemudian kalau meninggal C pula akan menjadi kematian tiga lapis. Kalau meninggal D pula jadi kematian 4 lapis. Sebab apa? Sebab untuk A ni belum selesai lagi, belum selesai pembahagian harta pusakanya. Kemudian berlaku kematian yang kedua pula, iaitu waris kepada A. Kemudian berlaku pula kematian C, iaitu waris kepada B. Dan kemudian berlaku pula kematian untuk waris D, iaitu waris kepada C ini. Inilah dipanggil kematian berlapis, iaitu kematian bertindih juga. Dipanggil juga kematian bertindih. Okey, kita tengok satu contoh. Satu contoh ini. Okey, kita tengok contoh. Okey, saya akan lukiskan. Lelaki si mati yang pertama. Dia meninggalkan anak lelaki dua orang. Tiada isteri, tiada ibu, tiada bapa dan tiada juga anak perempuan. Okey. Kemudian anak lelaki ini pula meninggal dunia. Anak lelaki ini meninggal dunia. Dia meninggalkan anak perempuan seorang sahaja. Bila anak perempuan sahaja, okey, saya buat jalan kilik sini dulu. First, anak lelaki ini kan, tadi saya guna pen kali ini. Okey, si mati yang pertama. Nampak tak? Okey, si mati yang pertama. Ada anak lelaki dua orang. Maka anak lelaki ini akan dapat sama satu-satu. Bila kita tambah satu jadi 2/2/2. Jadi ini adalah bahagian yang akan diperolehi oleh anak lelaki kepada si mati yang pertama. Okey, kemudian berlaku pula kematian yang kedua. Ini adalah si mati kedua. Si mati kedua ini dia ada anak perempuan seorang sahaja. Apabila ada anak perempuan, maka waris yang akan mewarisinya adalah, kita tengok sama ada ibu ke ada bapa ke. Tak ada kan? Ada ibu, tak ada ibu, tak ada bapa. Maka anak perempuan ini akan dapat 1/2. Dan tak ada ibu, tak ada bapa, maka yang ni akan dapat asabah. Asabah ini sebagai saudara seibu sebapa lelaki sebanyak 1/2. Sebab apa? 1 tolak 1/2. 1/2 ini daripada sini. Okey, yang ni letak kat sini. Jadi 1/2 untuk asabah. Ini asabah ataupun baki. Asabah bin nafsi untuk saudara seibu sebapa lelaki. Okey, kita letak kat sini. Si mati yang kedua, dia ada anak perempuan dengan saudara seibu sebapa lelaki. Yang ini dia menjadi anak lelaki kepada si mati yang pertama, tetapi dia menjadi saudara seibu sebapa lelaki kepada si mati yang kedua. Okey, yang ini. Kemudian berlaku pula kematian yang ketiga. Berlaku pula kematian kepada anak perempuan ini. Anak perempuan ini pula, si mati yang ketiga adalah anak perempuan ini. Apabila anak perempuan ini meninggal, dia ada, okey, saya padam kat sini sikit ya. Jadi ni, ini adalah jalan kira tadi. Okey.
Apabila anak perempuan ini meninggal dunia, dia ada suami. Dia ada suami. Tetapi anak perempuan ini tidak mempunyai anak. Dia tiada anak. Ada suami. Ini suami tau, bukan suami. Suami dengan dia ada bapa saudara. Sebab ini dengan ini merupakan anak saudara dengan bapa saudara. Jadi asobah ini suami akan dapat 1/2 dan asobah akan dapat kepada 1/2 kepada saudara bapa saudara seibu sebapa lelaki ini. Maka si mati yang ketiga akan dapat anak perempuan. Anak perempuan pula. Suami 1/2. Bapa saudara seibu sebapa lelaki akan dapat 1/2 sebagai asobah. Jadi ini adalah pengiraan yang perlu dilakukan untuk faraid. Dia kena kira 1/1. Okey, yang ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan dah jelas. Kalau belum jelas, tuan-tuan dan puan-puan perlu recap balik, sebab saya akan buat jalan kira untuk munasafat. Kita akan buat pengiraan untuk munasafat, iaitu kematian berlapis ini. Okey, saya akan buat seperti ini kolom. Okey, saya akan buat kolom seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat kolom seperti ini. Okey, saya akan gunakan pen merah untuk kematian pertama, pen biru untuk kematian kedua, dan pen hitam untuk kematian yang ketiga. Okey, kematian yang pertama iaitu ada anak lelaki. Dia ada di sini, penyebut dia sebagai 2 kat atas ni. 2 1 di sini 1. Okey. Kemudian ada kematian kedua, belum selesai untuk kematian yang pertama ini. Berlaku pula kematian yang kedua, iaitu anak lelaki ini meninggal dunia. Anak lelaki ini mati. Dia ada siapa tadi? Anak perempuan dengan saudara seibu sebapa lelaki. Jadi anak perempuan akan dapat 1/2. Di sini 1/2 untuk anak saudara seibu sebapa lelaki 1. Jadi di sini okey. Yang ini saya kena padam sikit untuk munasakot ni, pengiraan munasakot ini, sebab kita akan buat jalan kira di atas ini. Okey. Bagaimana kita nak buat jalan kira, iaitu saya belajar daripada buku Ustaz Wan Abdul Halim. Okey, anak lelaki yang meninggal ini, bahagian dia kita kena bulatkan dan kita kena letak dekat atas untuk kematian yang kedua ini, untuk kita samakan dia. Jadi ini 1. Dan untuk penyebut untuk kematian yang kedua ini, kita kena ambil di sini dan kita darabkan di sini. Jadi ini 2, sebab ini tak boleh nak bahagi. 1 tak boleh nak bahagikan berapa, dan 2 pun tak boleh nak bahagikan berapa. Jadi kita kena letakkan sahaja di sini. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, okey, tuan-tuan dan puan-puan fokus dekat sini ya. Okey. 2 darab dengan 2 ini. 2 darab dengan kematian yang pertama tadi. 2 bersamaan dengan 4. Okey, 4. Seterusnya adalah
Dua, untuk tahu bahagian anak lelaki ini dan bahagian untuk saudara ibu sebapa lelaki ini, mereka adalah orang yang sama, tetapi dia punya saya tak ingat wording tu. Ini status dia sebagai anak lelaki untuk kematian pertama, dan status ini adalah sebagai adik-beradik lelaki untuk kematian yang kedua. Okey, tuan-tuan boleh recall balik yang saya terangkan tadi. Jadi yang ini dua ni kita ambil daripada sini. 2 darab dengan 1. 2 darab dengan 1 menjadi, campur lagi. Satu ini darab dengan 1. Satu ini darab dengan 1. 1 daripada sini darab dengan 1 menjadi 2 campur dengan 1 jadi 3. Yang ini anak lelaki ini tiada bahagian sebab dia dah mati, dia dah meninggal. Okey, yang ini pula 1 darab dengan 1. 1 darab dengan 1 jadi 1. Okey, ini adalah pengiraan untuk kes kematian munasafat 2 lapis. Tetapi kita ada 3 kematian munasafat. Kita ada satu lagi di sini, di bawah ini. Tak jelas ya. Okey, kita ada kat sini satu lagi. Okey, kita ada kematian yang ketiga, iaitu anak perempuan ini pula meninggal. Dia ada suami dengan dia ada bapa saudara. Maknanya yang ini anak perempuan ini mati pula, meninggal dunia. Dia ada suami. Okey, dia ada suami. Dan yang ini, yang lelaki ini, anak lelaki kepada yang kematian pertama, adik-beradik kepada kematian kedua, merupakan bapa saudara seibu sebapa lelaki. Memanglah lelaki kan, bapa saudara memang lelaki. Bapa saudara ni akan dapat 1, ini pun akan dapat asobah 1. Ini jadi 2. Jadi bagaimanakah kita nak selesaikan bahagian ini pula? Sebab ini dia ini meninggal, kita ambil yang dia punya bahagian, kita darabkan di atas ini. Okay, kita kena letakkan di atas ini menjadi 1. Letak kat sini 1, 2. Kita letak di sini 2. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini adalah 2 ini, 2 darab dengan 4. 2 darab dengan 4 ini. 2 darab dengan 4 ini menjadi 2 darab dengan 4 menjadi 8. 2 darab dengan 4 menjadi 8. Jadi setelah itu kita pun kena darabkan juga yang ini. 2 ini darab dengan 3 ini. 2 darab dengan 3 ini. 3 ni daripada sini. 2 ketat. Darab dengan 3 campur pula 1 darab dengan 1. 1 darab dengan 1. 2 darab 3, 6 campur dengan 1. Jadi 7 di sini. Yang ini anak lelaki ini telah meninggal dunia dulu, kosong. Dan anak perempuan iaitu cucu kepada si mati yang pertama, kosong juga. Dan suami 1 darab dengan 1 ini. 1 ini darab dengan 1 ini. 1 darab dengan 1 menjadi 1. Jadi totalnya sama ke 8? 7 campur 1 sama ke 8? Ya, sama. Jadi ini adalah jalan penyelesaian. Ini nampak tak? Ini adalah jalan penyelesaian untuk kes faraid yang mana berlakunya kes kematian berlapis 3 lapis. Okey, saya akan terangkan sekali lagi. Okey, kita tengok. Pertama tadi lelaki si mati yang pertama. Okey, dia ada anak lelaki. Saya tengok kat sini. Dia ada anak lelaki 2 orang. Kemudian anak lelaki ini pula
Kemudian anak lelaki yang ini pula meninggal dunia. Anak lelaki ini meninggal dunia, dia menjadi si mati. Nampak ke tuan-tuan? Saya letak atas sikit. Si mati yang kedua. Ini adalah si mati yang kedua. Si mati ini dia hanya ada anak perempuan seorang saja. Dia ada anak perempuan seorang saja. Bila ada anak perempuan, yang ini pun menjadi saudara seibu sebapa lelaki, atau dikenali sebagai saudara seibu sebapa lelaki. Sebab apa? Sebab lelaki ini meninggal, dia ada anak puang saja. Bila ada anak puang saja, maka bila kita tengok ayah tak ada, datuk tak ada, nenek pun tak ada, ibu pun tak ada, datuk pun tak ada, nenek pun tak ada. Jadi kita tengok yang terdekat adalah adik-beradik dia, iaitu orang yang sama, iaitu anak lelaki kepada si mati yang pertama, iaitu adik-beradik kepada si mati yang kedua ini. Okey. Kemudian berlaku pula kematian untuk anak perempuan ini. Ini merupakan si mati yang ketiga. Nampak tak? Sekejap saya tengok dia punya. Okey, berlaku pula kematian untuk si mati yang ketiga, iaitu anak perempuan ini. Belum nak selesai lagi, dia pula meninggal dunia. Jadi dia tinggalkan suami. Dia ada suami, iaitu, dan dia ada bapa saudara seibu sebapa kepada dia. Sebab ni merupakan adik-beradik dengan ayah dia. Apabila adik-beradik dengan ayah dia, maka yang perempuan ini merupakan anak saudara lah, anak saudara kepada lelaki ini. Jadi conclusionnya merupakan si mati ini meninggalkan harta. Anak ni belum sempat nak dapat harta pusaka, dia pula meninggal dunia. Apabila anak ini tak dapat harta pusaka, dia pula meninggal dunia, dapat kepada anak perempuan dia. Tetapi anak perempuan dia pula meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan suami dan bapa saudara ini. Maka suami ini akan dapat 1/8. Suami akan dapat 1/8. Okey. Ni bapa saudara dapat 7/8. Banyaknya bapa saudara. Bapa saudara banyak sebab apa? Sebab dia dapat bahagian kat sini. Dia dapat bahagian daripada anak lelaki, daripada ayah dia sendiri. Kemudian dia dapat daripada adik-beradik dia. Kemudian dia dapat daripada anak saudara perempuan dia. Anak saudara perempuan dia tak ada waris lain dah. Hanya ada bapa saudara seibu sebapa lelaki ini saja. Memanglah seibu sebapa lelaki. Bapa saudara memang lelaki, tak ada bapa saudara perempuan ya. Okey, jadi ini adalah jalan penyelesaian untuk kes faraid, kes munasakhat 3 lapis. Saya menyeru semoga kes munasakhat ini tidak berlaku kepada kita semua, tidak berlaku kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya boleh elak, kita elakkan. Sekiranya kita boleh selesaikan secara cepat, kita selesaikan secara cepat. Okey, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Ini ada nombor telefon saya di sini. Okey, ini adalah nombor telefon saya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memerlukan khidmat daripada saya, boleh saja hubungi saya di talian ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, setelah saya selesai untuk membuat pengiraan faraid ini, saya berharap kes munasakhat ini tidak berlaku kepada kita, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada memerlukan bantuan untuk penyelesaian harta pusaka Islam, boleh saja hubungi saya, Nurul Syazwani binti Rosmawi ini. Dan semoga video yang saya kongsikan ini bermanfaat dan memberi faedah kepada tuan-tuan dan puan-puan serta ahli keluarga. Okey, apa-apa boleh saja hubungi saya di talian ini. Saya akan tinggalkan nombor telefon saya di talian bawah ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.